Shalom. Shalom, apa kabar semua? Kabar baik. God is good all the time. God is good. Boleh kita semua bangkit, beri high five kepada teman kiri, teman kanan. Say God is good. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kerana kita dapat bertemu sekali lagi setiap hari Ahad. Yes, berikan senyuman yang termanis kepada teman-teman kita. Amin. Haleluya. Siapa yang diberkati Tuhan pada hari ini? Worship, yes. Puji Tuhan. Dan hari ini saya akan berkongsi sedikit tentang kemurahan hati ataupun hati yang pemurah. Dan sama-sama kita akan belajar. Semalam semasa saya di cell group, kami mempunyai cell group pada waktu malam. Dan semasa kita berbincang, semasa kita mempelajari bahagian firman Tuhan dan kemudian mengaplikasikan bahagian firman Tuhan dalam kehidupan kita, tiba-tiba salah seorang daripada ahli cell group kita sakit di bahagian bawah di sini, dan dia sangat sakit, dan kita berdoa dalam cell group tersebut, dan apabila kita berdoa, sakitnya sudah kurang, tetapi kita harus pergi ke hospital untuk membawanya pergi ke hospital. Dan sampai ke sana, isteri saya, Bileng, membawanya ke hospital jam 12 malam. Tunggu di hospital, tunggu check-in dan sebagainya. Bila sampai ke rumah sudah jam 4 pagi. Pada hari inilah. So sebab itu mungkin dia tidak dapat bangun. Tetapi apa yang mau saya sampaikan di sini ialah itulah sebabnya kita ada di cell group. Amen. Yes. Gereja kita adalah gereja sel. Maksudnya setiap daripada kita, kalau kita ada di dalam cell group, kita akan mendapat peluang untuk membantu, dan pada masa yang sama kita mempunyai peluang untuk dibantu. Sebab itu sebelum kawan kita di dalam cell group tersebut, selepas berdoa, sebelum kita membawanya ke hospital, dia kata, saya mau mengatakan satu perkara. She said, that is why we need a cell group. Wow, puji Tuhan. Beri tepukan kepada kita semua beri tepukan kepada Tuhan lah, bukan kepada saya lah. Dan kepada kita semua yang belum ada cell group, boleh saya mendorong, boleh saya encourage kita semua masuk ke dalam cell group ataupun menyertai cell group. Kerana di cell group lah kita dapat bertumbuh secara rohani, kita dapat membantu orang lain bertumbuh secara rohani. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Dan hari ini saya akan masuk ke dalam tajuk pemurah hati dan ataupun kemurahan hati. Nah, kemurahan hati maksudnya a generous heart. Tujuan saya pada hari ini, dan saya tahu ada di antara kita di dalam ruang ibadah ini sudah memberi dengan baik, sudah memberi dengan sacrificial, dan semua ini saya mau mengatakan and allow me to affirm you, allow me untuk mendorong kita semua yang sudah melakukan pemberian dengan yang baik dan dengan yang murah hati. Dan kepada kita yang belum melakukan ataupun memberi dengan murah hati, izinkan juga saya mendorong kita melakukan tersebut. So jadi tujuan saya adalah kepada dua kategori orang di sinilah. Kepada kita yang sudah mempraktikan kemurahan hati dalam kehidupan kita, please continue on. God is saying you are on the right track. Amin. Puji Tuhan. Dan kepada kita yang belum, mari sama-sama kita mendorong satu sama lain. Bagaimana kita boleh masuk ke dalam kehidupan yang murah hati. Semua katakan murah hati. Haleluya. Dan hari ini itulah yang mahu kita pelajar pada hari ini dengan rendah hati. Saya boleh mengajar sedikit. Mungkin tidak sempurna, tetapi cukup untuk kita bawa pulang pada hari ini. Mengatakan, ya, hari ini saya menjadi seorang yang murah hati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, kami minta penyertaan Tuhan di dalam ibadah pada pagi ini. Kami minta penyertaan Roh Kudus-Mu
Roh Kudus-Mu yang akan mengajar kami, Roh Kudus-Mu yang akan mengingatkan kami tentang apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan perkongsian ini ke tangan-Mu. Kami meninggikan nama Tuhan Yesus. Kami mengagungkan nama Tuhan Yesus di dalam setiap perkataan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Dan sama-sama kita katakan, amin, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara, kalau kita mahu berkat Tuhan dalam kehidupan kita, kalau kita mahu kuasa Tuhan dalam hidup kita, kalau kita mahu urapan Tuhan di dalam hidup kita, kita harus membina hidup dalam 3 bahagian yang boleh saya cadangkan. Bahagian yang pertama ialah kesucian ataupun holiness. Bahagian yang kedua ialah murah hati ataupun generosity. Dan bahagian ketiga ialah rendah hati, iaitu humility. Mengapa saya mengatakan begitu? Sebab 3 godaan utama di dalam dunia ini ialah keinginan nafsu, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Di dalam 1 Yohanes 2:16-17, the lust of the flesh, the lust of the eye, the pride of life. Nah, ketiga-tiga ini adalah berkenaan dengan, boleh baca ya? Berkenaan dengan keinginan nafsu, berkenaan dengan keinginan mata, berkenaan dengan keangkuhan hidup, iaitu pleasure, possession and power. Ataupun kadang-kadang orang mengatakan sex, salary dan status. Ketiga-tiga ini adalah jerat, atau ketiga-tiga ini adalah perangkap yang iblis menyediakan untuk kita. Sebab itu untuk kita hidup berjaya, antidotnya ialah untuk kita hidup secara kesucian. Kita hidup dengan murah hati, kita hidup dengan rendah hati. Dan hari ini saudara, saya mau fokuskan hidup kita kepada murah hati, ataupun kepada kita mahu menjadi seorang yang mempunyai generous heart. Amin. Nah, ini adalah antidot kepada keinginan mata, ataupun possession, ataupun salary, ataupun yang ingin menjadi kaya dan sebagainya. Nah, subjek ini adalah subjek yang sangat susah untuk saya secara jujur. Kerana kalau saya menyatakan cara yang salah, saya mungkin akan disalahfahamkan. Nah, tetapi apa yang penting di sini ialah kalau kita memberi, saudara-saudari, kalau kita memberi, itu adalah caranya kita memecahkan belenggu materialisme di dalam hidup kita. Lebih kita memberi, lebih kita akan memecahkan pegangan ataupun belenggu materialisme dalam kehidupan kita, saudara-saudari. Itulah antidotnya untuk kita hidup dengan memberi, ataupun antidot materialisme ialah dengan memberi ataupun memberi dengan murah hati. Semua katakan memberi dengan murah hati. Amin. Nah, hari ini saya membaca bahagian firman Tuhan dalam Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Dan dia mengatakan di sini, Yesus memandang di sekeliling lalu nampak orang kaya memasukkan wang persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Dia nampak juga seorang balu yang sangat miskin memasukkan 2 keping wang tembaga. Nah, ada 2 orang di sini. Satu orang yang kaya dan satu lagi orang balu yang sangat miskin, seorang perempuan. Dan ayat ketiga mengatakan, lalu Yesus berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, balu yang miskin ini telah memasukkan lebih banyak daripada semua orang yang lain. Kerana yang lain memasukkan persembahan daripada kemewahan masing-masing, tetapi perempuan ini walaupun sangat miskin telah memasukkan seluruh nafkahnya. Amin. Nah, saudara, setiap kali seperti yang saya katakan, kalau saya diberikan tugas
untuk berkhotbah bahagian memberi, saya sangat nervous. Kerana setiap kali saya memberikan bahagian khotbah ini, kalau tidak lengkap, senang untuk saya disalahfahamkan. Nah, apabila kita memberi, Tuhan akan memberkati pemberian kita. Tetapi kalau saya berhenti di sana, saya mungkin akan dikategorikan sebagai orang yang fokus kepada kemakmuran ataupun prosperity. Tetapi pada masa yang sama, kalau saya berkongsi bahagian firman Tuhan yang mengatakan ini adalah perintah Tuhan yang harus kita lakukan, iaitu memberi, itu pun tidak lengkap. Sebab itu, saya cubalah pada hari ini untuk memberikan kita perspektif mengapa kita harus memberi dan bagaimana kita boleh memberi. Amin. Ya. Nah, izinkan saya katakan bahawa Tuhan tidak mengejar wang kita. Tuhan tidak mahu wang kita, saudara-saudari. Tuhan kita kaya. Segala sumber yang ada di dalam dunia ini adalah milik Tuhan. Semua yang di dalam dunia ini adalah kepunyaannya. Sama ada kita orang kaya, sama ada kita orang miskin, sama ada kita orang sederhana. Itu tidak penting. Apa yang penting di dalam Tuhan, di dalam kita memberi, ialah kondisi hati kita. Hati kita adalah apa yang Tuhan kejar. Nah, balu seorang miskin ini memasukkan lebih daripada orang kaya. Yesus mengatakan bahawa balu seorang miskin ini memberi kepada Tuhan dengan lebih daripada orang kaya. Dia memasukkan seluruh nafkahnya, saudara-saudari. Dia memasukkan 100% nafkahnya. Dia masukkan 100% pendapatannya. Nah, izinkan saya mengatakan ada berapa level di dalam kita memberi. Kita boleh memberi dalam level 1, level 2, level 3, level 4 dan mungkin level 5. Dan level 1 ialah kita memberi kepada Tuhan sesuka hati. Apabila kita rasakan untuk memberi, kita memberi. Kalau kita rasakan tidak mahu memberi, kita tidak memberi. Itu yang saya katakan level 1 ataupun kindergarten stage. Sekolah kanak-kanak. Dalam bahagian pemberian. Dalam level 2 ialah kita memberi sebahagian daripada pendapatan kita. Yang saya cadangkan ialah persepuluhan. Dan sebahagian daripada itu kita memberi secara persepuluhan, dan ini saya katakan sekolah rendah. Bahagian ketiga ialah kita memberi persepuluhan ataupun sebahagian daripada pendapatan kita secara sukacita. Setiap kali kita memberi, kita memberikan senyuman yang termanis. Setiap kali kita meletakkan wang ke dalam tangkuk persembahan, kita melakukan dengan senyuman. Setiap kali kita memberikan tenaga kita kepada kawan-kawan kita, kita memberikan dengan senyuman. Setiap kali kita menolong kawan kita dalam kesusahan, kita memberikan dengan senyuman. Itu adalah level 3 untuk saya. Dan level 4 ialah kita memberi lebih daripada persepuluhan. Itu adalah bahagian sekolah college ataupun university, saya katakan. Daripada sekolah rendah yang memberi secara sesuka hati. Yang kedua ialah memberi secara persepuluhan. Yang ketiga ataupun level sekolah menengah ialah memberi dengan sukacita. Dan yang keempat ialah offering lebih daripada 10%. Kita memberikan kepada mereka secara persembahan di dalam setiap keperluan pelayanan misi contohnya. Itu adalah level college ataupun level university yang saya katakan. Dalam level 5 ialah level di mana kita memberi dengan pengorbanan, sacrificial giving, faith giving. Apabila kita memberi dengan iman yang tinggi, inilah bahagian pemberian orang yang dewasa. Tidak kira sama ada kita sekarang di dalam level 1, level 2, level 3, level 4 ataupun level 5. Boleh saya dorongkan untuk kita memulakan langkah kita yang pertama. Kalau kita belum melakukan dalam level 1 pun, mari kita sama-sama mulakan dalam level 1. Kepada kita yang sudah memberi, mari kita tingkatkan level dan iman pemberian kita. Dan selepas ini, tugas saya ialah untuk memberikan
mengapa kita memberi, saudara-saudari. Daripada kita akan pelajari dalam bahagian firman Tuhan, mengapa saya mencadangkan bahagian ini kepada kita semua. Nah, level mana agaknya perempuan balu miskin ini tersebut? Perempuan miskin balu tersebut, level mana agak-agaknya kita? Sacrificial living. Level yang kelima. Mengapa saya mengatakan begitu? Kerana dia memberi seluruh nafkahnya. Faith giving. Nah, saya tidak, itu bukan saya yang mengatakan, tetapi ini adalah bahagian firman Tuhan yang mengatakan. Yesus mengatakan, di mana harta kita terkumpul, di situlah hati kita tertumpu. Where your treasure is, there will be your heart also. Nah, izinkan saya katakan satu perkataan ini ya. Tuhan tidak memberkati pemberian kita. Dan yang seterusnya, tetapi Tuhan memberkati pemberian dengan hati yang benar. Apa yang penting ialah kondisi hati kita apabila kita memberi. Sama seperti anak kita. Nah, apabila kita nampak anak kita bermain dengan mainan-mainannya lah, contohnya ya, dengan pistol, apalah yang ada dengan mainannya, dan kita menyuruh anak kita untuk memberikan mainannya dan mengongsikan mainannya dengan kawannya yang di sebelah. Nah, kalau anak kita dengan marah, dengan tidak rela hati, mengatakan, ya ini bukan, ini yang saya yang punya. Dan saya melontarkan, ataupun anak tersebut melontarkan mainan tersebut kepada kawannya, mungkin terhentuk kepada kepalanya dan sebagainya. Apakah kita sebagai seorang bapa akan reward anak kita, ataupun kita akan memberikan upah ataupun ganjaran kepada anak kita? Tidak kan? Sebab apa yang dia lakukan itu adalah tindakan memberi, tetapi apa yang kita inginkan ialah sikap memberi. It is the act of giving tak penting, tetapi the attitude of giving itu yang kita mahu. Setiap kali kita memberi dengan sikap yang baik, dengan benar. Dan mungkin ada di antara kita yang mengatakan, Elder An, kalau saya tidak ada perasaan untuk memberi, apa yang harus saya lakukan? Saya tahu itu adalah perintah Tuhan. Salah satu perintah Tuhan ialah untuk kita memberi. Dan kalau kita mengatakan, ya Elder An, saya tidak senang hatilah, saya tidak ada hati yang terbuka untuk memberi. Dan boleh saya katakan bahawa kalau kita boleh balik kepada apa yang Yesus katakan di sini. Yesus mengatakan, di mana harta kita terkumpul, di situlah hati kita tertumpu. Dan izinkan dengan rendah hati, boleh saya cadangkan bahawa kita memberi terlebih dahulu dan hati kita akan menyusul. Mengapa? Saya mengatakan begitu, di mana harta kita terkumpul. Dan apabila kita memberi ini bukan sahaja wang. Memberi ini adalah segala yang kita ada, segala resources, tenaga, masa, talenta kita dan sebagainya. Dan apabila kita memberi terlebih dahulu, disitulah tempatnya hati kita tertumpu. Dan apabila kita memberi dengan act of faith, hati kita akan tergerak dan hati kita akan menyusul dan hati kita akan menjadi lebih murah hati. Hati kita akan menjadi murah hati, daripada hati kita menjadi murah hati, kita akan diberkati. Lebih daripada sana kita akan menjadi lebih murah hati dan sebagainya. We have to start somewhere. Dan langkah yang pertama ialah memberi. Nah, subjek janji-janji Allah yang paling banyak dinyatakan di dalam Alkitab. Ini bahagian firman Tuhan yang saya hati-hati sedikit. Tetapi subjek janji-janji Tuhan, subjek janji-janji Allah yang paling banyak dinyatakan di dalam Alkitab bukanlah iman.
Bukanlah doa, bukanlah kasih, bukanlah kesabaran. Dan mungkin kita tahu jawapannya. Jawapannya ialah kemurahan hati, saudara-saudari. Giving adalah satu janji-janji Allah yang paling banyak dinyatakan di dalam Alkitab. Itu yang mahu saya katakan bahawa subjek memberi adalah lebih daripada subjek-subjek janji-janji Allah yang lain. Dan apabila kita mengatakan tentang kemurahan hati, apabila kita mengatakan tentang generosity ataupun a generous heart, saya mahu menyentuh bahagian firman ini bukan sahaja dalam bahagian wang. Jangan salah faham. Tapi walaupun kebanyakan daripada contoh-contoh yang akan saya gunakan adalah bahagian wang. Tetapi lebih daripada itu, iaitu masa kita, apa lagi? Tenaga kita, apa lagi? Talenta kita, pengalaman kita, pengetahuan kita dan sebagainya. Now, saya selalu beritahu anak saya, generosity is love in action. Maksudnya, kalau kita mengatakan I love you, tapi tanpa kita melakukan itu hanya perkataan yang kosong-kosong saja. Kita boleh memberi tanpa mengasihi, tetapi kita tidak boleh mengasihi tanpa memberi. Maksudnya apabila saya memberi, saya boleh memberi dengan duka cita. Tetapi saya tidak boleh mengasihi tanpa memberi. Dan kita semua mahu menjadi orang yang penuh dengan kasih. Amin. Kita mahu menjadi orang yang penuh dengan kasih yang radikal yang saya kongsikan beberapa minggu yang lalu. Nah, jikalau kita bukan seorang yang murah hati, bukanlah kita yang mengasihi. Saudara-saudari, kita boleh penuh dengan kasih. Nah, kita tidak memberi dengan murah hati, bukanlah orang yang penuh dengan kasih. Kalau kita bukan orang yang murah hati, kita bukanlah orang yang penuh dengan kasih. Nah, apa yang penting di sini, love is giving. Kasih itu adalah memberi. Tetapi lust, nafsu, is about getting. Nafsu kekayaan, nafsu kebendaan, nafsu yang semuanya adalah untuk kita mendapat. Tetapi love is about kita memberi, saudara-saudari. Nah, beritahu teman kiri, teman kanan, mari kita menjadi orang yang bermurah hati. Ya, seperti yang saya katakan bahawa bukan sahaja pemberian wang, tetapi juga pemberian masa, pemberian tenaga kita, pemberian talenta kita, pengalaman kita, pengetahuan kita dan sebagainya. Nah, yang pertama yang boleh saya kongsikan pada hari ini bersama-sama ialah pertama ialah Tuhan akan melipat gandakan pemberian kita. Semua katakan multiply. Yes. Yang pertama, apabila kita memberi, Tuhan akan melipat gandakan pemberian kita, saudara-saudari. Ini adalah sebahagian daripada ekonomi Tuhan. Kita bukan memberi untuk mendapat berkat, tetapi hakikatnya apabila kita memberi, Tuhan akan memberkati kita. Kebenarannya kita tidak boleh memberi lebih daripada Tuhan. We cannot outgive God. Nah, salah satu contoh di dalam Alkitab, di mana seorang budak memberikan 2 ikan dan 5 roti kepada Yesus. Yesus melipat gandakan 2 ikan dan 5 roti tersebut untuk memberi makanan kepada 5,000 orang. Yesus boleh melipat gandakan apa yang kita beri. Sedikit pun yang kita beri, Tuhan boleh melipat gandakan. Kalau kita memberi dengan banyak, bayangkan saudara, berapa banyaknya Tuhan boleh melipat gandakan. Dan Alkitab selalu membandingkan pemberian kita sebagai menyemai benih. Sebab itu di dalam 2 Korintius ayat 9 bahagian 10 bahagian 11 di sini, Allah telah menyediakan. Nah, di sini penting saudara, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Allah telah menyediakan benih untuk disemai dan roti untuk dimakan. Semoga Allah melipat gandakan benih yang telah kamu semai dan memperbanyak buah hasil perbenaranmu, serta memperkaya kamu dalam segala hal, sehingga kamu dapat terus-menerus bermurah hati.
pemberian-Mu yang disampaikan melalui kami akan menimbulkan rasa syukur kepada Allah. Nah, question ataupun kenyataan yang pertama. Kemudian saya tanyakan question seterusnya. Nah, di sini dia mengatakan bahawa dalam ayat 10 Allah menyatakan bahawa Dia yang menyediakan benih untuk kita semua. Siapa yang menyediakan benih? Allah. Siapa yang memberikan kita pendapatan? Tuhan. Question yang kedua. Siapakah yang melipat gandakan benih tersebut? Tuhan. Amen? Yes. Dia yang memberi benih kepada kita. Dia yang melipat gandakan benih tersebut. Siapa yang memperbanyakkan hasil kita? Tuhan. Siapa yang memperkayakan kita? Tuhan. Amen. Sehingga apa, saudara? Apakah akibatnya? Sehingga kita terus-menerus bermurah hati. Supaya kita terus-menerus mempunyai generous heart. Bermulanya dengan benih yang diberikan Tuhan kepada kita, bermulanya kepada kita memberi, Tuhan yang melipat gandakan, Tuhan yang memperkayakan, Tuhan yang memperbanyakkan hasilnya. Supaya apa? Supaya kita terus-menerus menjadi orang yang bermurah hati. So, jadi berkat, tenaga, wang, talenta yang Tuhan berikan kepada kita bukanlah penghujung jalannya. Ia adalah untuk kita memberkati orang lain. Kalau Tuhan memberikan kita berkat, kalau Tuhan memberikan kita talenta, kalau Tuhan memberikan kita masa, kalau Tuhan memberikan kita skill dan sebagainya, pengalaman, kalau Tuhan memberikan kita wang, itu bukanlah penghujung jalannya. Bukan untuk diri kita sendiri, tetapi adalah untuk memberkati orang lain. Nah, Amsal 11:24. This proverb mengatakan di sini ada orang yang sering bermurah hati, namun begitu semakin bertambah. Bertambah apa? Kaya. Ya. Semakin bertambah kaya. Ada orang yang menahan apa yang patut diberikannya, namun kian susut juga miliknya. Ini firman Tuhan, ya. Bukan saya yang katakan di sini. Firman Tuhan mengatakan orang yang murah hati, berkatnya, janjinya ialah untuk mereka bertambah kaya. Itu bukan yang kita kejar, saudara-saudari. Kekayaan bukanlah yang kita kejar. Tetapi hakikatnya apabila kita bermurah hati, Tuhan akan melipat gandakan apa yang kita ada. Dan maksudnya kalau kita lihat daripada cycle, kalau kita campur 2 Korintius 9:11 dan kalau kita campur dengan Amsal 11:24 ini, Tuhan yang menyediakan benih untuk kita. Tuhan yang membolehkan kita untuk memberi dan memberi dengan murah hati. Dan apabila kita memberi dengan murah hati, Tuhan akan melipat gandakan. Tuhan akan memperbanyakkan. Tuhan akan memperkayakan kita. Kemudian daripada itu, akibatnya ialah berterusan kita bermurah hati dan cycle-nya ataupun putaran tersebut terus menerus. Tetapi boleh saya katakan bahawa God will prosper our lives but not our lifestyle. Setuju kan? Puji Tuhan. Sebab itu kita katakan DUMC, maksudnya do use my cash. Do use my condo, do use my car.
Do use my cell phone. Komputer. Amin. Puji Tuhan. Ini kita tahu. Orang yang menyemai sedikit akan menuai sedikit. Orang yang menyemai banyak akan menuai banyak. Nah, ini Amsal 19:17 mengatakan sesiapa yang mengasihi ini orang miskin memberikan pinjaman kepada Tuhan. Wow. Dan dia akan membalas jasa baiknya. Apabila kita membantu kawan-kawan kita di dalam kesusahan, apabila kita membantu orang-orang miskin, apabila kita membantu orang-orang di jalanan, itu seolah-olah kita memberikan pinjaman kepada Tuhan. Dan dia akan membalas jasa baiknya. Nah, saya teringat ada satu ketika gambar di sini apabila saya melayani di antara orang asli. Ada satu ketika apabila salah seorang daripada penduduk namanya Selan, dia memanggil kami ke sana untuk membantunya. Keluarganya sangat susah kerana dia adalah seorang sahaja yang mencari pendapatan di dalam keluarganya. Dan apabila kami datang ke sana, kawan-kawannya menunjukkan saya ke rumah, inilah rumahnya. Sampai ke sana kami mintalah apa yang harus kami bantu. Dan dia mengatakan bahawa seorang individu ini, dia telah sakit demam selama 1 minggu. Dan sakitnya sangat tenat. Setiap malam dia menghayal. Setiap malam dia mempunyai mimpi-mimpi yang mengeri. Setiap malam mimpinya ialah iblis datang untuk cuba membunuhnya. Ada satu ketika dia mempunyai mimpi di mana paku pun dicucuk ke dalam bahagian dahinya dan sebagainya. So jadi setiap malam dia sakit. Dan kerana dia adalah seorang yang mencari pendapatan di dalam keluarganya tidak ada makanan. Dia sakit, demam, tidak boleh melayan, pergi menjadi seorang nelayan. Dan sampai kami ke sana, kami berdoa, kami menadah tangan dan berdoa dan mengatakan mereka kepada bahawa kami adalah orang yang biasa-biasa. Kami bukanlah seorang dukun, tetapi kami orang yang biasa, tapi kami datang dalam nama Yesus Kristus. Kami datang dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan semua alam di dalam dunia ini. Dan apabila kami berdoa, dia tidak sembuh secara serta-merta. Tetapi apabila kami berdoa, dia rasa lega sedikit, tetapi masih lagi panas badan dan sebagainya. Dan saya bertanya kepada dia, Selan, kalau kamu mau percaya kepada Tuhan Yesus, boleh kami pimpin dalam doa. Kerana ini adalah langkah pertama untuk mengatakan bahawa saya mau menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Dan supaya Tuhan dapat menyembuhkan kesakitan saya ataupun demam dia. Habis semuanya, kerana dia tidak ada makanan, saya memberikan RM50 kepadanya. Saya memberikan RM50 kepadanya untuk membiayai makanan dan sebagainya. Dan kami pulang. Dia mengucap terima kasih kepada kita dan kami pulang. 2 minggu kemudiannya apabila kami sampai ke sana, dari jauh Selan, orang yang didoakan itu, dia nampak kami. Dia berlari daripada rumahnya. Maksudnya dia sudah sembuh. Dia berlari dengan senyuman yang besar dan dia berkata, terima kasih kerana Abang An sudah mendoakan untuk saya pada hari itu dan hari ini saya sudah sembuh. Saya sembuh pada hari itu juga. Wow, puji Tuhan, dan sembuh daripada demam dan semua ini apabila dia sampai kepada saya, dia mula mengalirkan air mata. Dia mengatakan, terima kasih kerana memperkenalkan saya kepada Tuhan Yesus. Wow, puji Tuhan. Ya, beri tepukan kepada Tuhan.
Dan dia kata, Abang An, dia masuk poket dan dia keluarkan, ini RM50 yang telah Abang An berikan. Dia berikan kepada saya RM50. Dan saya kata terima kasih kerana sedia untuk memberikan kembali wang yang saya berikan, bukan pinjaman, tapi dia mau memberikan kembali RM50 kepada saya. Dan dalam tangan kirinya ada satu plastik bag. Dan dalam plastik bag dia katakan, dan ini adalah ketamnya untuk Abang An. Itu interestnya. RM50 diberikan kepada saya dan ketam dia berikan kepada saya. Nah, itu adalah kemurahan hati bagi saya. Bagi dia, walaupun susah, dia memberikan kembali RM50. Dan saya mengatakan kepada dia, Selan, macam mana kamu boleh berikan saya RM50 kembali? God will never shortchange us, kan? Ya. Now, dia mengatakan RM50 yang Abang An berikan, saya sudah sembuh pada hari itu. Dan apa yang saya lakukan ialah saya pergi membeli jala. Dan daripada jala yang telah saya belikan itu, saya pergi memancing dan nelayan dan menangkap ikan. Daripada tangkapan ikan itu, saya menjual. Dan setengah itu saya untuk makan. Dan daripada sana dia dapat mengumpul duit RM50 2 minggu selepas itu. Sebab itu dia mampu untuk memberikan saya RM50. So, jadi puji Tuhan kerana Tuhan memberikan dia hikmat, Tuhan memberikan dia kemampuan berfikir. Lebih daripada dia menggunakan RM50 itu untuk membeli keperluan seharian. Dia menggunakan RM50 tersebut untuk membeli jala supaya dapat bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh. Dan lebih daripada itu, dia bermurah hati lagi. Dan saya percaya Tuhan akan terus memberkati dan memberkati daripada sana. Puji Tuhan, beri tepuk kepada Tuhan. Dan daripada sana, saudara-saudari, ini yang saya mau sampaikan. Apabila Tuhan memberikan kita sesuatu, apabila kita murah hati, dia akan melipat gandakan pendapatan. Dan hari ini dia mempunyai satu sampan dan satu bot dan satu enjin dan sebagainya. Puji Tuhan kerana dia dapat melakukan ini. Tapi dia bermurah hati. Setiap kali dia memberi, dia belajar untuk menjadi seorang yang murah hati. Amin. Beritahu teman kiri, teman kanan. Mari kita menjadi seorang yang murah hati. Amin. Tuhan akan melipat gandakan pemberian kita. Saya teringat juga apabila kita mula-mula memulakan komuniti digital. Kita semua tahu kan komuniti digital di sini. Semasa pandemik, kita tidak tahu apakah impact komuniti digital. Dan sekarang apabila kita terus melakukan dan sekarang si Sandra menjadi ketua komuniti digital. Tapi pada awalnya, siapa yang memberikan wang atau contohnya, saya tidak mau memperbesarkan diri saya tak mau memberikan contoh, ya. Faham hati saya, ya. Hati saya ialah untuk memberikan contoh. Dan pada ketika itu, apa yang kita ada, buatlah apa yang saya ada, apakah duit yang saya ada, saya laburkan ke dalam komuniti digital supaya dia dapat bertumbuh dan bertumbuh daripada sana. So, jadi segala pembiayaan untuk melakukan komuniti digital pada awalnya ialah bermula daripada beberapa orang dan termasuk saya dan sebagainya untuk memulakan tersebut. Minggu lepas apabila saya review komuniti digital, Tuhan telah melipat gandakan impact-nya. Dan minggu lepas, orang yang menonton komuniti digital melalui TikTok dan YouTube dan sebagainya mencecah dalam 6 bulan sahaja 500,000 orang. Dan ya, puji Tuhan. Dan harapan kita mencecah akhir tahun ialah untuk menjangkau 1 juta orang. Dan tim tersebut mempunyai harapan dan faith yang baik. Dan itu adalah pelipat gandaan yang boleh Tuhan lakukan. 2 ikan, 5 roti yang kita berikan kepada Tuhan dapat dimultiply, dapat dilipat gandakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Yes. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan akan membawa kita dekat kepadanya. Apabila kita memberi, bukan sahaja Tuhan melipat gandakan pemberian kita,
Tuhan juga akan membawa kita dekat kepadanya. Dan di sini saya mengatakan bahawa di dalam kita memberi, dan apabila kita memberi, Tuhan akan membawa kita dekat kepadanya. Ini penting saudara. Kerana apa yang penting ataupun apa yang penting dalam hidup kita, itulah yang berharga dalam hidup kita. Maksud saya, kalau kita melaburkan di dalam sesuatu, itu adalah penting dalam hidup kita. Contohnya, kalau kita melaburkan wang kita ke dalam motosikal itu adalah penting dalam hidup kita kan. Kalau kita melaburkan dalam kereta kita, itu adalah penting dalam hidup kita. Kalau melaburkan dalam komputer kita, game kita dan sebagainya, itu adalah penting dalam hidup kita. Kalau kita melabur dalam pekerjaan misi dan kerajaan Allah, itu juga adalah penting dalam hati kita. Di mana wang kita diberikan, di situlah hati kita tertumpu. Dan di sini saya boleh katakan bahawa kalau kita mahu perkahwinan kita diberkati, kita letakkan Tuhan yang pertama dan utama di dalam tempat perkahwinan kita kan, di dalam perkahwinan kita. Kalau kita mau bisnes kita diberkati, kita letakkan Tuhan pertama dan utama di dalam bisnes kita. Betul kan? Kalau kita mau perhubungan kita di antara satu sama lain diberkati, perhubungan di antara suami istri, kita letakkan Tuhan di tengah-tengah perhubungan kita. Pekerjaan kita, pelajaran kita, masa kita, dan boleh saya katakan keuangan kita. Kita letakkan Tuhan sebagai priority dalam hidup kita. Dan apabila kita letakkan Tuhan di dalam priority hidup kita, itu akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Dalam bahagian masa kita, dalam bahagian segala sumber yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dan memang ini adalah dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian lama ia mengatakan tentang persepuluhan di sini. Dan ini adalah bahagian yang kita tentukan dan kita prioritize, kita bahagiakan sebahagian daripada bahagian kehidupan kita untuk Tuhan. Setiap kali kita memberi dengan sukacita, setiap kali kita memberikan persepuluhan ataupun beberapa bahagianlah yang Tuhan telah sediakan dalam hati kita, itu untuk kita menyatakan untuk masa dahulu kita bersyukur kerana ini adalah berkat Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Pada masa yang sekarang ini kita menyatakan dia adalah utama dan pertama dalam hidup kita, dan untuk masa hadapan kita mengatakan bahawa Tuhan akan memenuhi keperluan hidup kita. Setiap kali kita memberi, kita menyatakan 3 statement ini. Yang lepas kita bersyukur, yang sekarang ini kita mengatakan Tuhan yang pertama dalam hidup kita, dan untuk masa hadapan kita mengatakan I have faith. Kita mempunyai iman bahawa Tuhan akan memenuhi keperluan kita. Setiap kali kita memberi, saudara-saudari. Nah, bagian firman Tuhan ini interesting bagi saya. Sebelas 37:41 kan, ya. Ini adalah apabila seorang Farisi menjemput Yesus makan di rumahnya, dan seorang Farisi tersebut heran melihat Yesus makan tanpa membasuh tangannya. Dan Yesus mengatakan kepada orang Farisi tersebut bahawa mencuci bahagian luaran pinggan mangkuk, tetapi mereka penuh dengan ketamakan dan kezaliman di dalam hati. Apa yang Yesus mahu mengatakan di sini ialah dalam bahagian 41, ayat 41, berikanlah makanan yang ada di dalam pinggan mangkuk ini kepada orang miskin dan segalanya akan menjadi bersih bagimu. Apa yang Yesus katakan di sini ialah apabila kita memberi, kita memerlukan hati yang bersih. Bukan sahaja bahagian luaran, tetapi apa yang penting ialah hati yang bersih. Dan apabila kita memberi dengan hati yang bersih, kita akan menjadi lebih dekat kepada Tuhan. Lebih kita memberi, lebih kita akan menjadi seperti Kristus. Dan lebih kita menjadi seperti Kristus, kita akan menjadi lebih dekat kepada Tuhan. Nah, satu perkara yang mau saya tanyakan untuk kita semua, ya, diberikan kepada kita, kan?
Kita memberikan apa yang kita ada, kita memberi dengan sukacita, persepuluhan ataupun sesuatu yang Tuhan telah tanamkan dalam hidup kita, kita letakkan wang persembahan. Apakah kita akan mengambil, masukkan tangan, mengambil wang daripada tangkuk persembahan? Siapa yang pernah lakukan tersebut? Kita takut kan? Saya ada kawan tau. Dia ada RM10. Dia mau memberi RM5. Tetapi dia hanya selai RM10. Dia memberikan tangkuk persembahan, masukkan RM10. Dia mencari-cari RM5. Dia keluarkan RM5. Itu semasa kami student. Now, change. Now, kalau kita mau memasukkan wang ke dalam tangkuk persembahan tersebut dan kita tidak berani untuk mengambil wang tersebut, apa perbezaannya kalau wang tersebut adalah milik Tuhan dalam bank account kita? Maksud saya ialah kalau wang Tuhan adalah di dalam tangkuk persembahan, wang Tuhan juga adalah di dalam bank account kita. Itu tidak kira sama tangkuk persembahan ataupun tidak. Kedua-duanya adalah wang Tuhan. Dan hari ini Tuhan mungkin mahu berbicara kepada kita, berfikir apakah kita sedia untuk memberikan sebahagian daripada pendapatan kita. Ya. Nah, saya ada seorang kawan, dalam beberapa tahun yang lepas, dia mengidap satu penyakit. Dan penyakitnya ialah kakinya, kedua-dua belah kakinya, mempunyai satu penyakit yang not very common ataupun tidak biasanya kita dapat lihat ataupun dapat dengar. Dan apa yang berlaku kepada ototnya, dia tidak sakit, tetapi kakinya tegang. Dia punya otot menjadi tegang dan susah untuk dia berjalan. Kakinya, dia punya otot dan muscle-nya menjadi tegang. Dan dia tidak boleh berjalan seperti kita berjalan, tapi dia berjalan seperti macam ini. Sebab tegang. Dan satu hari dia akan tidak boleh berjalan lagi. Itu penyakitnya. Dan dia beritahu saya bahawa Tuhan memberikan dia visi. Bahawa dia akan berjalan dengan Tuhan. Dan dia katakan, selagi Tuhan memampukan saya berjalan walaupun dengan susah, saya akan terus berjalan bersama dengan Tuhan, memberikan apa yang dia ada, memberikan segala tenaganya, memberikan segala kemampuannya untuk berjalan kepada Tuhan. That's faith giving, saudara. Walaupun doktor mengatakan dalam beberapa tahun ini kamu tidak akan boleh berjalan lagi. In fact, sekarang dia sudah diberikan satu kad OKU kepada dia. Dia tunjukkan kad OKU dalam wallet dia. Dan dia mengatakan, selagi saya boleh berjalan, saya akan memberikan sepenuhnya kepada Tuhan tenaga dan kebolehan saya untuk berjalan. Dan kebanyakan harinya dia pergi ke hospital Selayang. Berjalan daripada satu ward ke ward yang lain, mendoakan kepada mereka yang mendoakan. Wow. Dan ditunjuk kepada saya, ini jam saya, 11,000 steps. Lebih daripada steps yang saya gunakan setiap hari pun. Dia mengatakan selagi saya diberikan kemampuan untuk berjalan, segala yang saya ada saya berikan kepada Tuhan. Dia pergi kepada hospital, dia berjalan
10,000 sampai 15,000 steps untuk Tuhan. Dia pergi ke penjara, begitu juga. Dan ini adalah kemurahan hati. Dan dia mengatakan setiap kali saya berjalan, setiap kali saya memberi, Tuhan sangat dekat dengan saya. Sebab itu ini adalah bahagian firman Tuhan. Mengatakan the steps of a good man are ordered by the Lord and he delights in his way. Though he fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholds him with his hand. Setiap langkah dia mengatakan saya melangkah bersama dengan Tuhan. Wow. Saya ada 5 minit saja selepas ini dan secara cepat saya akan juga mengatakan bahawa Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita. Apabila kita memberi, Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita. Sebab itu di dalam Filipi mengatakan bukanlah aku hendakkan pemberian itu, tetapi aku hendakkan kebaikan itu menambahkan jumlah perbuatan baik dalam kira-kiramu. Allahku akan membekalkan segala apa? Keperluan kita daripada kekayaannya yang termulia dalam Kristus Yesus. Tuhan berjanji akan memberikan segala keperluan kita. Bukan ketamakan kita, bukan untuk gaya hidup kita, bukan untuk keinginan kita, tetapi adalah untuk keperluan kita. Amen. Nah, satu lagi cerita yang kecil lah. Semasa anak saya masih lagi kecil, kita suka selalu pergi ke McDonald. Kerana anak saya suka McDonald, French fries. Dan anak saya yang kecil selalu mengatakan, Daddy, saya mau menjadi businessman satu hari nanti seperti bapa supaya saya dapat membeli banyak French fries. Satu ketika apabila kami pergi ke McDonald dan saya belikan satu kotak French fries kepada anak saya. Dan apabila saya membelikan satu kotak French fries kepada anak saya, pada masa itu Daddy juga mau makanlah sedikit. Saya ambilkan tangan saya untuk mengambil satu French fries daripada kotak goreng kentang tersebut. Dia mengatakan, Daddy, no. Don't take it, this is mine. Daddy, tak boleh, ini saya yang punya. Nah, saya terfikir pada ketika itu. Dan sekarang saya boleh berbicara kepada dia lah kan. Ya? Saya terfikir pada ketika pertamanya bahawa anak saya terlupa bahawa sumber French fries itu adalah saya yang punya, saya yang bagi. Saya adalah sumber French fries yang dia ada sekarang. Betul kan? Saya tidak mahu French fries itu untuk saya, tapi saya mengatakan bahawa terlintas dalam fikiran sayalah sumbernya. Yang keduanya, kalau saya mau mengambil kembali dan merampas kembali French fries tersebut, saya juga boleh merampaskannya. Saya boleh mengambil balik French fries-nya. Dan yang ketiga, saya sebagai bapa boleh membelikan French fries untuk saya sendiri. Saya tidak memerlukan dia memberikan untuk saya. Kan? Dan yang keempat, kalau saya mau membeli lebih French fries kepada dia, saya juga boleh melakukannya. Faham kan? Nah, itu adalah gambaran di mana Tuhan adalah sama kepada kita. Tuhan adalah sumber segala yang kita ada di dalam dunia ini. Apa yang diberikan kepada kita, ya kita boleh mengatakan, ya that's mine, Daddy. Tapi kita harus tahu bahawa Tuhan boleh mengambil kembali apa yang diberikan kepada kita kan? Pada masa yang sama Tuhan juga boleh mengatakan dia boleh memberikan lebih kepada kita. Pada masa yang sama dia mengatakan dia tidak memerlukan pemberian kita pun. Dia adalah orang yang kaya. Dan ini mengingatkan kita setiap kali kita memberi, Tuhan mahu mengingatkan kita bahawa Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita. Seperti yang saya katakan, bukan ketamakan kita, bukan gaya hidup kita, bukan keinginan kita dan sebagainya.
tetapi adalah keperluan kita. Dan kesimpulannya saudara-saudari, apa yang kita berikan kepada Tuhan? Yang pertama ialah Tuhan mahu melipat gandakan pemberian kita. Yang kedua ialah Tuhan mahu blank dalam pikiran saya. Itu tes. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, yang pertama ialah Tuhan mahu melipat gandakan pemberian kita. Amin. Yang kedua apa? Tuhan membawa kita dekat kepadanya. Dan yang ketiga, Tuhan berjanji Dia akan memenuhi segala keperluan dalam hidup kita. Dan segala pemberian yang kita berikan ini adalah untuk yang berkekalan. Apabila kita memberi kepada Tuhan, terutama sekali kalau kita memberi kepada pekerjaan misi contohnya, kita memberikan kepada yang berkekalan. Sebab itu dalam Timotius 6, 18, 19 secara kesimpulan, hendaklah mereka berbuat baik supaya mereka yang kaya dengan amal kebajikan, sedia memberi, rela berkongsi. Dengan demikian mereka meletakkan asas yang teguh bagi diri mereka untuk hari apa? Hari kemudian, supaya mereka dapat hidup kekal kelak. Ini adalah untuk segala pemberian yang kita beri adalah pemberian yang berkekalan. Semua yang kita lakukan adalah untuk Tuhan. Setiap pemberian kita, talenta kita, setiap pemberian uang, setiap pemberian masa kita, setiap pemberian tenaga kita, segala pemberian pengalaman kita dan sebagainya, semuanya itu dilaburkan untuk yang berkekalan satu hari nanti. Amin. Nah, saya akan tutup dengan Robert. Ya, saya tahu kita akan gelak sebab one day dia akan menjadi tauke coffee shop. Untuk kita semua. Robert. Haleluya. Free flow of coffee untuk kita semua. Robert adalah seorang inventor, seorang businessman, seorang entrepreneur. Nah, dia adalah seorang yang gagal di sekolah. Pelajarannya tidak tinggi, drop out dalam grade 6. Dan apabila dia berusia 14 tahun, dia bekerja di kilang pengecoran besi, kan? Ya, ataupun tempat kilang besi lah. Dan daripada sana dia belajar bagaimana menggunakan mesin dan sebagainya. Dan pada tahun 1919, dia mengatakan saya menjadi seorang yang berguna untuk Tuhan. Dan dia berjumpa dengan seorang pastor namanya Reverend DeVaul. Pada ketika itu, apabila dia bertemu, dia mengatakan, Pastor, saya mau menjadi seorang pastor. Saya mau menjadi seorang missionary. Saya menjadi orang yang boleh digunakan Tuhan untuk memberkati dan memperkembangkan kerajaan Tuhan. Tetapi pastor tersebut, Pastor Reverend DeVaul mengatakan kepada Robert Litoniu, right? Robert, God needs businessmen too. Robert. Pada masa itu adalah masa Great Depression ataupun semasa ekonomi yang paling teruk pada ketika itu, kan, ya. Dan syarikatnya pada ketika itu apabila bermula banyak hutang. Tetapi dia terus dengan panggilan Tuhan menjadi seorang businessman. Dan ini adalah bahagian yang paling penting ataupun paling popular yang dinyatakan sampai sekarang. Dia dengan istrinya membuat keputusan untuk memberi 90% daripada pendapatannya
dan menggunakan 10% untuk keluarganya. Wow. Dan dia mengatakan, it is not how much of my money I give to God, but how much of God's money I keep for myself. Ini adalah komitmennya, saudara. Dan hari ini mungkin Tuhan mau mengingatkan kita, level manakah kita? Level 1, sekolah kindergarten. Level 2, sekolah rendah. Level 3, di mana kita memberi dengan sukacita. Level sekolah menengah. Ataupun kita memberi dengan komitmen dalam level university ataupun college. Ataupun dengan orang yang dewasa, seperti seorang balu yang memberikan dengan pengorbanan, sacrificial love. Musician, can you come? Ya. Dan hari ini Tuhan mau mengingatkan kita bahawa segala yang kita ada adalah milik Tuhan. Tugas kita adalah bagaimana kita boleh menjadi pengurusnya, bagaimana kita menjadi steward yang baik untuk Tuhan. Dan Tuhan mahu mengingatkan kita bahawa dialah yang memberikan kita benih, dialah yang memperkayakan benih tersebut, dialah yang melipat gandakan benih tersebut, dialah yang multiply benih tersebut, dan akibatnya ialah supaya kita menjadi orang yang bermurah hati. Nah, hari ini mungkin ada di antara kita yang mahu digunakan Tuhan. Mungkin hari ini Tuhan telah menyentuh hati kita dalam bahagian pemberian. Tuhan telah memberkati kita dalam pekerjaan kita. Tuhan telah memberkati kita dalam segala yang kita ada. Walaupun sedikit, walaupun banyak, walaupun sederhana. Itu tidak penting. Tetapi apa yang penting ialah kondisi hati kita yang mau Tuhan berikan. Supaya kita memberi dengan sukacita. Kita memberi dengan murah hati. Bukan sahaja wang, tetapi talenta kita. Tetapi masa kita. Tetapi pengalaman kita. Tetapi semua yang Tuhan telah berikan untuk kita. Amin. Mari kita berdoa. Dan selepas saya berdoa dan kita akan nyanyi satu lagu. Ya. Tuhan, kami telah mendengar bahagian firman Tuhan ini. Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami ke tangan-Mu. Kami bersyukur Tuhan atas segala yang telah kami ada di dalam dunia ini. Engkau adalah Tuhan yang baik. You are a good God. Dan mungkin ada di antara kita pada hari ini dalam serba kekurangan. Tuhan mengatakan, my child, anakku, I know and I see. Saya tahu dan saya nampak. Maukah kamu meletakkan kepercayaan kamu kepada saya? Dan janji saya akan memenuhi segala keperluan di dalam hidup kita. Dan kepada kita yang Tuhan telah berikan lebih sedikit untuk hari ini, tahun ini, tahun-tahun yang lepas, musim ini, Tuhan mungkin mau berbicara kepada kita, my child, anakku, maukah kita memulakan satu langkah yang pertama. Langkah yang pertama ini ialah untuk memberi dengan murah hati kepada mereka yang memerlukan dan kepada Tuhan. Dan kepada kita yang sudah di tahap college, university dan dewasa, kita sudah memberi dengan sukacita. Kita telah memberi dengan sacrificial giving. Dan ini is a word for you, my brothers and sisters. Keep on doing. God is pleased with what you are doing. Tuhan sangat sukacita. Senyumannya besar kepada kita yang memberi dengan sukacita. Keep on going. Keep on doing.
Dan hari ini Tuhan, kami serahkan semua kami yang ada dalam ruang ibadah hari ini Tuhan. Sama ada kami di tahap yang pertama, ataupun tahap yang kedua, ataupun ketiga, ataupun tahap yang kelima. Tuhan, kami sebagai anak-Mu mau menyerahkan hidup kami ke tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan menggunakan sebagaimana yang sesuai untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita semua bangkit dan kita nyanyi lagu yang terakhir ini. Dan kita nyanyi lagu ini sebagai lagu persembahan dan worship kepada Tuhan. Haleluya. Kami Tuhan, kami serahkan segala yang kami ada ke tangan-Mu. Segala yang telah Tuhan berikan, semuanya itu adalah milik Tuhan. Bantu kami Tuhan menjadi seorang pengurus yang baik. Bantu kami Tuhan untuk melakukan apa yang terbaik untuk kerajaan-Mu. Dan mari kita semua balik pulang dengan berkat Tuhan. Mari kita semua angkat tangan. Dan saya akan doakan doa pemberkatan. Dan dengan itu pulanglah dengan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih kurnia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kepada kita semua yang telah diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin, amin, amin.